Yang dihormati guru kita dari kumpulan 2, kita akan membentangkan sebuah tajuk ialah ancaman komunis di negara kita. Gerakan Komunis Antarabangsa telah mengajukan 2 persidangan, iaitu persidangan Kongres Belia Asia berlangsung pada 19 Februari hingga 25 Februari 1948 dan persidangan Parti Komunis India diadakan pada bulan Mac 1948. Parti Komunis Malaya PKM menghantar wakil ke persidangan tersebut. Dalam persidangan, pengikut komunis di kawasan yang dijajah digesa supaya memperhebat perjuangan menentang kuasa imperialis di setiap negara Asia. Jawatan Eksekutif Pusat PKM telah mengambil keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata bagi menumbuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu. Tindakan ini menyebabkan British mengisytiharkan darurat. PKM meneruskan tindakan mengancam ekonomi dan infrastruktur. Selain itu, PKM juga mengancam keselamatan rakyat dan pasukan keselamatan. Okey, saya akan mulakan dengan tajuk yang pertama iaitu Perisytiharan Darurat di Tanah Melayu pada tahun 1948. Okey, mula-mulanya pada tarikh 16 Jun 1948, berlakunya pembunuhan oleh komunis terhadap 3 orang pengurus ladang yang berbangsa Eropah di Sungai Siput Perak. Antara yang dibunuh oleh komunis pada masa itu adalah seorang pengurus ladang Effield yang bernama Arthur Walker dan juga seorang pengurus ladang Finsun yang bernama John Ellison serta pembantunya Ian Christen. Selepas berlakunya peristiwa tersebut, Sir Edward John adalah seorang pesuruhanjaya tinggi British di Tanah Melayu pada masa itu telah mengisytiharkan darurat terhadap beberapa tempat, beberapa kawasan di negeri Perak iaitu di Ipoh dan juga di Sungai Siput. Begitu juga dekat Johor yang mana di kawasan Muar, Kluang, Kulai dan juga di Pelentong. Pada tarikh 17 Jun 1948, undang-undang darurat ini telah diperluaskan di seluruh kawasan di negeri Perak dan juga di seluruh kawasan di negeri Johor. Okey, seterusnya pada tarikh 18 Jun 1948, undang-undang darurat ini dikuatkuasakan di seluruh negeri di Tanah Melayu pada ketika itu. Dengan itu, usaha untuk membantras ancaman komunis bermula dengan rasminya. Sekian, terima kasih. Walaupun undang-undang darurat dikuatkuasakan di seluruh Tanah Melayu, komunis tetap meneruskan aktiviti menggugat keamanan dan kestabilan negara. Mereka telah membuat beberapa tindakan yang kejam sebab mereka hendak penduduk hilang kepercayaan terhadap British. Dari tahun 1948 hingga tahun 1960, komunis menyerang 80 lumbung biji, antaranya di Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan. Mereka merosakkan pokok getah, kedai, rumah asap, dan lain-lain. Seperti di sebelumnya, komunis membakar gudang getah di ladang Dominion. Hal ini menyebabkan keselamatan pekerja terancam. Pembangunan negara diketepikan. Kerajaan terpaksa membelanjakan wang berjumlah sebanyak 250,000 hingga 300,000 sehari. Setelah itu, kerajaan juga terpaksa membelanjakan wang sebanyak 721,9 juta untuk membeli senjata bagi mengukuhkan sistem pertahanan negara. Disebabkan oleh pertemuan idealisme penjajahan dan komunisme, mereka bertempur dengan penjajah dan menimbulkan kekacauan ke arah Tanah Melayu. Komunis ini cenderung menghancurkan infrastruktur yang dibina oleh penjajah seperti penampakan kenderaan di jalan raya, mengebom landasan kereta api, rumah kediaman yang dibakar oleh komunis, dan banyak lagi tindakan kejam ke atas penduduk tempatan. Seterusnya, mereka bertindak menyerang pekerja awam yang ditugaskan untuk membaiki jalan raya, memasang paip air,
membina sistem pengairan dan pekerja menjalankan penyelidikan di tapak skim hidroelektrik. Kesannya, keadaan ini mempengaruhi kehidupan penduduk tempatan seharian kerana infrastrukturnya tidak dapat diselenggara dengan baik. Oleh itu, setelah pembunuhan beberapa pegawai Britain di Tanah Melayu, Pesuruhanjaya Tinggi British Sir Edward Gen memutuskan untuk bertempuh untuk membantu penduduk tempatan daripada komunis. Hari ini saya akan menerangkan komunis mengancam keselamatan rakyat. Komunis melakukan pelbagai tindakan ganas yang menggugat keselamatan rakyat. Contohnya seperti mengugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, merampas, membakar harta benda dan membunuh penduduk yang enggan bekerja sama. Contoh peristiwa yang berlaku adalah pada malam 5 Julai 1949, komunis mencampakkan bom tangan di Sheum Circus, Kampar, Perak. Akibatnya, seramai 46 orang cedera parah dan 4 orang mati. Tindakan komunis ini menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Saya akan menunjukkan jadual statistik orang awam yang terbunuh, tercedera dan hilang pada tahun 1948 hingga 1960. Orang awam yang terbunuh adalah seramai 2,473, orang awam yang tercedera sebanyak 1,385, dan orang awam yang hilang sebanyak 810, dan jumlah kesemuanya adalah seramai 4,668. Sekian, terima kasih. Seterusnya, tindakan komunis mengancam pasukan keselamatan. Parti Komunis Malaya menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis bagi mencetuskan keadaan yang huru-hara dan menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Jadual berikut menunjukkan statistik anggota keselamatan yang terkorban dan tercedera pada tahun 1948 hingga 1960. Antara pasukan anggota keselamatan yang terlibat adalah polis dengan jumlah 1,214 dan Special Constable ataupun pangkat seorang polis yang terendah di Malaysia dengan jumlah 1,339. Seterusnya, auxiliary polis ataupun pembantu polis dengan jumlah 396 dan tentera dengan jumlah 1,478. Seterusnya, kita akan melihat pasukan keselamatan yang diserang oleh komunis. Pada tahun 1948, komunis menyerang balai polis Kampung Jeram di Johor pada 17 Jun. Seterusnya, di Temeloh Pahang pada 26 Jun, komunis menyerang balai polis Bukit Kuala Krau. Pada 28 Jun, di Jerantut Pahang, komunis membakar balai polis, dan seterusnya Gua Musang Kelantan. Pada 17 Julai, komunis menyerang balai polis Gua Musang. Seterusnya, pada tahun 1949, komunis menyerang jeep tentera di Kajang Selangor pada 8 Mac. Pada tahun 1950 pula, komunis menyerang balai polis Bukit Kepong di Muar Johor pada 22 Februari dan menyerang hendap pasukan askar Melayu pada 24 Mac di Ulu Semur, Kelantan. Seterusnya, komunis menyerang balai polis Kambau di Kota
Oktober. Sekian, terima kasih.